saya Izati. Saya Nurul Batisha. Saya Nadia Ira. Saya Atom Najib. Saya Muhammad Afiq Faisal. Dan kami akan menyembahkan sebuah sketsa bagi tugasan 2 untuk membincangkan tentang isu semasa aliran pemikiran utama bagi aliran falsafah. Tajuk bagi sketsa kami adalah aksiologi etika, tiada yang baik, tiada yang buruk. Aksiologi etika, tiada yang baik, tiada yang buruk. Aksiologi membawa kepada maksud kajian nilai dan aksiologi terbahagi kepada 2 cabang, iaitu etika dan estetik. Etika merupakan cabang falsafah yang memperdebatkan tentang nilai sesuatu perbuatan itu. Apakah yang dianggap perbuatan baik dan apakah yang dianggap sebagai perbuatan buruk? Adakah nilai etika itu sesuatu yang mutlak atau mampu berubah-ubah mengikut keadaan, tempat dan masa? Adakah niat menghalalkan cara? Oleh kerana itu, kami membuat keputusan untuk menamakan sketsa kami tiada yang baik, tiada yang buruk. Kerana tidak semua perbuatan itu dapat dibahagikan dengan jelas sebagai perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Hai Chong. Sibuk kah? Sebab saya sedang buat kertas studio. Kenapa kamu tanya? Oh, saya ada mau minta tolong kamu buat assignment studio. Lusa mau hantar. Boleh tak? Boleh lah. Selepas saya kerja siap lah. Kira kamu nak pagi? Saya bagi sekarang. Lusa saya ambil. Boleh. Okey. Terima kasih Chong. Sama-sama. Menisa saya terima. Macam mana nak siapkan kerja saya ni? Tak apalah, saya siapkan kerja asik dulu. Kerja saya tak sempat siap pun tak apa. Kesian asik ni, mungkin dia ada hak penting yang tak boleh elak. Saya tolong dia. Alah, tak apa. Chong kan kawan aku. Tak apalah aku minta tolong dia. Bukannya dia tolak pun. Chong tu okey. Menurut perspektif Afiq, dia beranggapan bahawa Chong merupakan kawan baiknya. Jadi tidak bersalah baginya untuk meminta pertolongan dari Chong, selagi mana Chong tidak menolak permintaannya. Menurut perspektif Chong pula, dia rasa bersalah untuk menolak permintaan Afiq. Tapi dalam masa yang sama, dia juga sibuk dengan kerjanya sendiri. Disebabkan umur Afiq yang lebih tua, Chong beranggapan bahawa Afiq mempunyai kerja yang lebih penting untuk diurusan. Lagipun, sebagai pihak yang lebih muda, dia harus menghormati mereka yang lebih tua. Di sini kita dapat lihat bahawa Afiq adalah seseorang yang berperwatakan manipulatif. Dia menganggap apa yang dilakukannya itu tidak bersalah kerana kawan baik itu seharusnya menolong di antara satu sama lain. Dia juga menganggap perkara yang dilakukannya itu adalah tidak salah kerana dia tidak memaksa Chong untuk menerima permintaan tolongnya dan Chong pula menerima permintaannya itu. Tetapi pada hakikatnya, Afiq adalah seseorang yang tidak bertanggungjawab atas kerjanya sendiri dan pada masa yang sama dia telah mengambil kesempatan ke atas karakteristik Chong yang sukar untuk menolak permintaan pertolongan orang lain tanpa menghiraukan kesibukan kerjanya sendiri. Chong merupakan seseorang yang boleh dikatakan adalah people pleaser, iaitu seseorang yang suka menggembirakan orang lain. Dia sering menyangka baik terhadap perbuatan seseorang dan tidak dapat menolak sebarang permintaan dari orang lain. Dia ingin menolong orang sedaya upaya mungkin walaupun hakikatnya dia telah diambil kesempatan oleh pihak lain. Selain itu, dia tidak tahu batas di mana dia harus berhenti untuk menggembirakan orang lain sehingga tahap dia telah menyusahkan dirinya sendiri. Tambahan pula, dia merasakan yang dia bukanlah seseorang yang berada di dalam kedudukan yang sesuai untuk menolak permintaan Afiq kerana Afiq merupakan seseorang yang lebih tua darinya.
Mentaliti Chong ini terbentuk atas cara dia dibesarkan untuk sentiasa menghormati mereka yang lebih tua. Namun, nilai menghormati ini mengakibatkan Chong tidak dapat menyuarakan kehendak hatinya untuk menolak Afiq. Afiq tidak boleh dikatakan seseorang yang jahat kerana dia meminta bantuan dari Chong tanpa memaksa ataupun menghasut. Dia juga menganggap Chong sebagai kawan yang setara dengannya dan bukanlah sebagai adik mahupun junior kerana Chong lebih muda darinya. Pada masa yang sama, Chong juga tidak sepatutnya mengambil keputusan untuk menolong Afiq tanpa memikirkan tentang hal kerjanya terlebih dahulu. Chong dibesarkan dalam keadaan di mana dia harus sentiasa menghormati orang yang lebih tua. Jadi dia secara automatiknya akan mengikut saja segala keinginan Afiq. Tabiat ini bukanlah sesuatu yang mudah dipatahkan kerana ia sudah menjadi azali bagi Chong dan dia juga tidak merasakan perbuatan dia ataupun Afiq itu salah. Oleh kerana itu, tiada pihak yang sebenarnya bersalah di dalam situasi ini kerana kedua-duanya tidak akan tahu perspektif antara satu sama lain terhadap situasi ini. Jika Chong mengetahui bahawa Afiq meminta bantuannya sebagai seorang kawan, dia mungkin dapat menolaknya dengan baik, dan jika Afiq mengetahui Chong melihatnya sebagai seorang senior, dia tidak akan meminta bantuan dari Chong kerana akan dilihat sebagai perbuatan membuli. Oleh kerana itulah, aksiologi etika merupakan cabang penting di dalam bidang falsafah. Kerana etika merupakan sesuatu yang boleh berubah-ubah mengikut pandangan setiap individu yang dipengaruhi oleh keadaan sekitar, cara mereka dibesarkan dan masyarakat sekeliling mereka. Dapat disimpulkan bahawa etika bukanlah sesuatu yang mutlak dan tidak semua etika ataupun perbuatan seseorang dapat dibahagikan kepada perbuatan baik dan buruk dengan jelasnya.